ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla di atas kesempatan bersama-sama dengan hadirin hadirat ibu bapa muslimin muslimat di masjid negeri yang tercinta ini, dan kita memanjatkan selawat yang tidak putus-putus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebaik-baik Nabi ini yang telah diturunkan sebaik-baik syariat, yang telah menyebarkan sebaik-baik nikmat, iaitulah iman dan Islam. Apabila diutuskan kepada kita, maka kita diangkat oleh Allah sebagai sebaik-baik umat berbanding umat-umat yang pernah Allah utuskan nabi-nabinya kepada mereka. Di atas itulah kita menghargai iman dan Islam ini. Ia dibawa oleh penutup Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang disebut di dalam kitab-kitab terdahulu akan kedatangannya, sekalipun ia diingkari oleh ahli kitab di kalangan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Pada malam ini kita akan membahaskan secara ringkas bagaimana Nabi ini yang disebut di dalam kitab-kitab orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang difahami oleh ahli kitab mereka telah diingkari, sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai sekarang tidak menerima agama Islam. Dan inilah yang disebut oleh Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau kita meneliti daripada sudut sejarah yang disebut di dalam kitab-kitabnya terdahulu, yang kita panggil kitab Samawi, sama ada Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihi salam, Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, Injil kepada Isa bin Maryam alaihi salam, semuanya telah menyebut tentang penutup sekalian Nabi yang akan datang menyempurnakan syariat ini, ialah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang datangnya daripada tanah Param ataupun lembah Bakka. Ini sebahagian dalil dan juga hujah yang disebut di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil akan kedatangan Nabi akhir zaman ini. Seperti yang masih tertulis di dalam Tauratnya Yahudi, walaupun ia telah pun dicampur aduk dengan penulisan manusia, dan tertulis di dalam Bible-nya Kristian, walaupun mereka mendakwa Bible itu adalah Injil, dan Muslim tahu bahawa Bible itu bukannya Injil, tetapi masih terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahawa Nabi akhir zaman itu
ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti di dalam perjanjian lamanya orang-orang Yahudi, di dalam Old Testament, Ahdul Qadim, perjanjian lama, dalam Deuteronomy chapter 18 verse 18, Ulangan bab 18 ayat 18, nama surahnya disebut, wahai Musa, aku, yakni Allah, akan utuskan kepada engkau ataupun umat selepas engkau ini satu kaum yang didatangi oleh seorang Nabi, dan Nabi itu seperti engkau, wahai Musa. Ia akan mengajar firmanku dengan mulutnya dan menyebut firmanku dengan namaku. Dan Nabi ini datangnya daripada kalangan mereka, yakni saudara dari kalangan Nabi-Nabi yang pernah diutuskan oleh Allah. Syekh Rahmatullah Al-Hindi, Syekh Uthman Kairanawi Al-Hindi rahimahullah alaih, seorang ulama besar di dalam bidang muqaranatu adyan daripada India, yang telah mengarang satu karya besar yang bernama Izharul Haqq, yang buku ini kemudian dijadikan sebagai buku panduan oleh almarhum Ahmad Didat di Afrika Selatan dahulu, yang meninggal lebih kurang pada tahun 2005 yang lalu, telah menjadikan bukunya Izharul Haqq ini sebagai satu rujukan terbesar dalam hidupnya memperjuangkan muqaranatu adyan, di mana Rahmatullah Al-Hindi menyatakan bahawa di sinilah ayatnya yang terdapat di dalam Taurat Yahudi, Bible Kristian sampai hari ini tentang kedatangan Nabi akhir zaman, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita yakin bahawa ini adalah satu profesi, ramalan yang ditujukan kepada Nabi? Berdasarkan kepada apa yang diimani oleh ahli kitab melalui kitab mereka, di mana Allah menyebut, wahai Musa, aku akan utuskan seorang Nabi kepada mereka selepas ini, dan Nabi itu pertama seperti engkau. Jadi syarat Nabi yang disebut dalam ayat ini mesti seperti Musa. Kedua, ia datang daripada kaumnya sendiri, saudara yang bersaudara dengan kaumnya sendiri. Dan Musa kita tahu dia datangnya daripada kabilah Bani Israel, sedang saudaranya kepada Bani Israel adalah Bani Ismail. Kedua syaratnya. Ketiga, ia akan mengajar umat itu di atas namaku melalui firman yang aku berikan kepadanya. Orang-orang Kristian sampai sekarang meyakini bahawa ayat ini adalah satu ramalan awal Allah kepada Musa dan kepada umat yang akan datang selepas Musa, bahawa Nabi tersebut seperti Musa, datang daripada saudara bangsanya sendiri, mengajarkan firmanku dengan namaku, adalah Nabi Isa, bukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kefahaman terhadap satu ayat yang disebut dalam perjanjian lama orang-orang Yahudi ini, sehingga menyebabkan doktrin ataupun agama terbesar pada hari ini di dunia telah berpecah kepada dua kelompok agama terbesar. Puncanya kerana ayat ini tidak disepakati oleh Muslim, tidak disepakati oleh orang-orang Nasrani Kristian tentang siapakah Nabi itu selepas Musa.
Orang-orang Nasrani mengatakan Isa bin Maryam, sedangkan kita Muslim meyakini bahawa inilah bukti kedatangannya, bahawa Nabi SAW disebut dalam perjanjian lama. Walaupun Islam tidak perlu kepada kitab selain daripada Al-Quran untuk menambah keyakinan orang Islam, tetapi di dalam perbahasan dengan orang-orangnya ahli kitab dan firman Allah, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, Nabi yang akan datang selepas ini namanya Ahmad. Lalu kita yakin ayat ini menunjukkan kepada Nabi SAW. Orang Nasrani yakin bahawa ayat ini menunjukkan kepada Isa bin Maryam, menyebabkan manusia hari ini telah berpecah kepada dua doktrin terbesar di dunia, iaitulah agama Kristian dan agama Islam. Puncanya ayat ini perbezaan dalam menentukan siapakah Nabi itu yang dijanjikan oleh Allah kepada umat pada hari ini. Dr. Mark Gabriel, seorang scholar besar di dalam dunia Kristian pada hari ini, dia telah mengarang satu karya yang besar namanya Jesus and Muhammad. Jesus and Muhammad. Dia menyebut di dalam karyanya dua doktrin terbesar dunia hari ini ialah Kristian dan Islam. Lalu berdasarkan ayat yang kita kaji secara ilmiah ringan ini pada malam ini, kalaulah dapat diselesaikan siapakah Nabi itu, nescaya akan menggabungkan dua doktrin yang terbesar yang wujud dalam dunia pada hari ini. Di atas maksud itulah malam ini kita cuba membuat satu perbandingan. Siapakah Nabi itu yang menjadi satu perjanjian Allah dengan Musa alaihi salam dalam perjanjian lama, akan datangnya ia selepas Musa sebagai rahmat, dan sehingga hujung ayat itu menyebut, aku akan menghukum bagi sesiapa yang tidak mengikuti Nabi ini. Lalu syarat untuk kita lihat menentukan siapakah Nabi itu ialah berdasarkan apa yang disebut dalam perjanjian lama. Pertama, ia mesti seperti Musa, kerana Allah kata, aku akan mengutuskan seorang Nabi kepada mereka, yakni selepas kamu, dan Nabi itu seperti engkau. Jadi pertama, Nabi itu mesti seperti Musa, dan ia datang daripada saudara kepada bangsanya sendiri. Nabi itu syarat keduanya mesti bangsanya bersaudara dengan bangsa Musa. Dan ketiga, menyampaikan firmanku melalui mulutnya dan di atas namaku, yakni segala firman Allah akan disampaikan dengan nama Tuhan Allah. Di antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Isa, syarat pertama, Nabi seperti Musa, kita yakin Nabi kita berbanding Isa. Sebab pertama, Musa adalah seorang Nabi, Nabi Muhammad adalah seorang Nabi, sedangkan Isa menurut kepercayaan orang Nasrani, dia bukan Nabi, tapi dia Tuhan dan anak Tuhan, Son of God. Dalam doktrin Trinity orang Kristian, Father in heaven is God, Son is God, and Holy Spirit is God, but they are not three God, one God. Jadi dia bukan Nabi di dalam pandangan Kristian, dia Son of God, dia Tuhan dan juga anak Tuhan. Jadi di sini syarat pertama, seperti Musa, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pegangan agama masing-masing. Satu. Kedua, Musa berkahwin, mempunyai ibu dan ayah, isteri dan anak serta keturunan, genealogi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin, mempunyai ibu dan ayah serta anak dan keturunan, genealogi. Isa bin Maryam, dia mempunyai ibu Maryam, dia tidak mempunyai ayah.
dia tidak berkahwin, walaupun setengah pendapat scholar Kristian dia berkahwin dengan salah seorang pengikut perempuannya yang bernama Maryam Magdalena, Mary Magdalene. Tetapi pendapat ini ditolak kebanyakan oleh scholar Kristian yang lain. Jadi Muhammad seperti Musa, Isa bukan seperti Musa. 2. 3. Musa wafat dan dimakamkan di dalam tanah. Nabi SAW wafat. Khilaf di kalangan ulama sirah. Ada yang mengatakan baginda wafat pada umur 60 tahun. Ada pendapat yang masyhur dipegang oleh ulama sirah bahawa Nabi wafat pada 63 tahun. Sebagaimana khilaf di kalangan ulama sirah tentang bilakah kelahiran Nabi. Ada pendapat menyatakan 2 Rabiul Awal. Ada pendapat menyebut ia 8 Rabiul Awal. Ada pendapat menyebut 9 Rabiul Awal. Ada pendapat menyebut 12 Rabiul Awal. Sedangkan pendapat yang masyhur 12 Rabiul Awal, tetapi kata Allamah Safiyur Rahman Al-Mubarakafuri, seorang ulama besar daripada India dalam bidang sirah dan tafsir, dan masih hidup sampai sekarang, berdasarkan kepada kajian-kajian dan hujah yang kuat, beliau telah memilih pendapat yang kuat di sisinya ialah baginda dilahirkan pada 9 Rabiul Awal. Lalu baginda wafat pada umur 60 atau yang masyhurnya 63 tahun. Sedang Isa bin Maryam, Isa, menurut Muslim kita, dia tak wafat. Di mana ayatnya menyebut wa qaulihim inna qatalna al-masih Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, mendakwa kami telah membunuh Isa anak Maryam. Maka Allah menjawab, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, bahkan tidak menyalib ia, walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan pada waktu itu salah seorang muridnya yang mengkhianati Isa, sehingga pada pandangan tentera Pilatus, yakni Rom, dan orang-orang Yahudi yang mengkhianati Isa, muridnya itu seperti Isa pada penglihatan mereka, lalu ditangkap dan dibunuh. Lalu kalau Isa tidak ditangkap dan dibunuh, ke mana ia? Maka Allah jawab, bal rafa'ahu Allahu ilaih, tetapi Allah mengangkat ia kepadanya. Setengah orang Kristian percaya sampai sekarang Isa sedang berada di langit di sebelah kanan Allah Azza wa Jalla, wa na'udzubillah min dzalik. Bal rafa'ahu Allah ilaik, diangkat oleh Allah ke langit. Bagaimana caranya Allah mengangkat Isa bin Maryam? Wa kana Allahu azizan hakimah, adalah bagi Allah maha mulia dan maha perkasa di atas apa yang dia kehendaki. Menurut Muslim, ia tidak dibunuh. Tetapi menurut orang-orang Nasrani, Kristian, Isa dibunuh. Dia mati dulu. Sama seperti Musa wafat, ditanam di dalam tanah. Dan kita yakin bahawa ciri ketiga bahawa Musa ini mati, lalu Nabi kita pun wafat dan dimakamkan di Masjidin Nabawi, kata mereka Isa pun wafat, dibunuh dan disalib, ditanam di dalam tanah selama 3 hari 3 malam, salasa layalin wa salasa ayamin, for 3 days and 3 nights. Mundrenal Mundrejärve, 3 hari 3 malam. Kata orang Jerman, Drei Tage und Nacht. Kata orang Rusia, Trinui Tridian, 3 hari 3 malam. Dimakamkan dalam tanah, kemudian hidup balik hari ketiga, baru diangkat ke langit. Lalu dalam keadaan ini, mereka berhujah dengan dalil-dalil dalam kitab dia banyak tuan. Antara dalam, dia kata Injil Mata, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Saya tidak mahu menyebut secara jelas di mana ayatnya kepada tuan-tuan, tapi kerana memandangkan apa yang kita bercakap hari ini dirakamkan dan akan disebarkan dalam YouTube, di luar sana
pelbagai orang yang akan lihat dengan daya intelektual mereka, dengan kemahiran mereka memandang isu ini sebagai isu yang begitu detail, maka saya terpaksa sebut. Dalam The Gospel of St. Mark bab 27 ayat 45-50. Dalam The Gospel of St. Matthew bab 27 ayat 45 hingga 50. Dalam The Gospel of St. Mark bab 15 ayat 33 hingga 34. Dan The Gospel of St. Luke bab 23 ayat 46. Dan The Gospel of St. John bab 19 ayat 28, 29, 30. Saya cuba meraihkan tuan, tapi meraihkan juga siapa yang akan tengok rekaman kita di Masjid Putih ni, yang berkat ini. Jadi dalil-dalil ini dikatakan Isa mati. Walaupun Kristian tak percaya dia, Muslim tidak percaya dia mati, tetapi dia angkat ke langit, sebenarnya dia mati. Lalu kita tanya, apa tujuan dia mati kalau hari ketiga dia hidup balik? Apa tujuannya? Lalu jawab orang Kristian, semua Kristian, apa aliran pun, sama ada Katolik, Protestan, Anglican, Methodist, Sidang Injil Borneo, Jehovah Witness, SDA, dia kata mati untuk tebus dosa kita. Saya kata, dosa apa yang manusia buat sehingga Nabi Isa mesti mati? Kata dia, dosa yang diwarisi, kita semua waris satu dosa daripada Nabi Adam alaihi salam. Kita kata, apa dosanya Adam sehingga kami mewarisi dosa itu secara automatik? Katanya dosa itu, Adam telah memetik satu buah dalam syurga lalu memakannya, yakni buah larangan, forbidden fruit. Dia makan. So bila makan, Allah sudah larang tapi dia masih ambil, maka dia berdosa. Dan Allah tidak ampunkan dosa itu, sehingga dosa itu menjadi darah dagingnya. Maka bila dia dapat keturunan anak Adam, anaknya menanggung dosanya. Cucu Adam, cucunya tanggung dosa dia. Cici Adam, cici tanggung dosanya. Cuik Adam, cuik tanggung dosanya. Anak, cucu, cici, cuik, capai, lambai, siapa ke kita hari ini, kita tanggung dosa Adam itu. So saya kata, dari segi logik, ini dalam dialog tertutup, antaranya di ladang ini, satu di Baptist Church, setengah kita menyebut Baptist Church, di Baptist Church. Dialog ini berlangsung sekitar tahun 2005 yang dahulu, sehingga kita bukukan dengan satu priest di situ. Saya kata, dosa apa yang Kristian yakin bahawa semua manusia berdosa termasuk kami Muslim, sehingga Yesus datang 2000 tahun dahulu dibunuh di atas tiang salib sebagai korban dosa manusia. Dari segi logik, Adam buat dosa, Yesus kena bunuh. Tak logik. Saya mencuri, awak kena gantung. Saya demam, awak kena injek punggung. Contohnya, dari segi logik tidak logik. Tapi dosa apa sehingga sehingga Yesus perlu dikambing hitamkan untuk menebus dosa kita? Dia kata dosanya makan sebiji buah di dalam syurga, lalu dosa itu berkekalan. Saya kata, takkanlah kerana makan buah sebiji siapa nak kena tebuh, kena bunuh orang? Maknanya tak sabar. Tak sabar tu orang kerana curi buah sebutir, lepas tu kena bunuh benar. Bunuh tu pula orang lain pula. Ini agaknya akar umbi yang mula-mula menyebabkan Kristian semakin jauh dengan akidah sebenar. Islam pun tak ambil peduli apa dia doktrin Kristian, menyebabkan doktrin itu menjadi dua doktrin terbesar dan tak ada pertemuan. Di Malaysia, saya beritahu tuan-tuan apa yang berlaku. Kesan daripada gerakan Kristian dunia, apa antara yang mereka buat? Mereka telah terjemah kitab Bible mereka sehingga 2000 bahasa. 2000 bahasa, 2000 different languages, 2000 bahasa berbeza, diterjemah dan disebar ke seluruh dunia. Dalam Arabic Bible yang dipanggil Al-Kitabul Muqaddas, dalam Holy Bible dalam macam-macam version. Kemudian dalam bahasa Melayu pun diterjemah Bible dalam bahasa Melayu, sehingga ditukar nama daripada Bible Inggeris kepada bahasa Melayu jadi Alkitab Berita Baik. Ini pun saya tak bawa
hari ni cuma bawa Bible Arab saja. Untuk bahas besok kita akan sambung tuan-tuan tentang isu kalimah Allah dan beberapa isu lain seperti Syiah dan sebagainya. Dalam munaqasyah ilmiah kita besok bersama dengan saudara mara kita, sahabat-sahabat daripada Terengganu ni. Saya di sini alhamdulillah dapat balik kampung saya ni, orang Kuala Berang tuan-tuan. Dapat balik dalam 3 hari cukup lah, alhamdulillah. Jadi besok kita akan sambung perbahasan ini. Cumanya 2000 bahasa berbeza telah diterjemahkan Bible itu dan disebar seluruh dunia. Dalam bahasa Arab sahaja telah diterjemah ke dalam 12 dialek. Sama ada tuan-tuan sedar ataupun tidak, dalam bahasa Arab sahaja 12 dialek. Bahasa Arab Mesir, bahasa Arab Saudi, Al-Lughatul Arabiyyah Misriyah, Lughatul Arabiyyah Saudiyah, Lughatul Arab, 12 dialek. Usaha untuk mengembangkan agama Kristian. Soalnya, apakah mereka sebarkan akidah ini sama seperti akidah yang akan dibawa oleh Nabi terakhir yang disebut dalam kitab mereka? Siapakah Nabi itu? Dan kita cuba buktikan dalam 20 minit yang awal ini bahawa Nabi itu bukannya Isa. Dan kalau Isa walaupun bukan Isa, berdasarkan kepada tes yang telah dibuat ciri-ciri tadi, walaupun Isa sekalipun, Isa sendiri tidak membawa agamanya Kristian. Tuan-tuan percaya kata saya, dalam Bible tidak ada perkataan Kristian. Tu lagi terkejut. Ulang sekali lagi Ustaz, dalam Bible tidak pernah ada tentang Kristian, perkataan Kristian dalam Bible. Tidak pernah ada perkataan Trinity, 3 dalam 1. Yang ada apa? Sembah Tuhan yang satu. Contoh, dalam The Gospel of St. Mark bab 12 ayat 29, chapter 12 verse 29. Isma'u ya Bani Israel, dalam Arabic Bible sebut, Isma'u ya Bani Israel, ilahuna wa ilahukum rabbun wahid. Lebih kurang begitu. Wahai Bani Israel, kata Isa. Sebab Isa hanya menyeru kepada kaumnya, yakni Bani Israel. Bani Israel, sembahlah Allah yang satu. Tuhan aku, Tuhanmu, ilahuna wa ilahukum rabbun wahid. Tuhan yang satu. Maknanya bila aku kata Tuhan aku dan kamu, menunjukkan aku bukan Tuhan, Tuhan aku dan Tuhanmu. Itu dia. Tapi perkara ini tuan-tuan telah menjadi satu sejarah yang lama, sehingga pertembungan terhadap penafsiran ayat yang disebut oleh mereka itu sendiri menjadi satu pertembungan akidah hingga terbentuk 2 akidah terbesar dalam dunia pada hari ini. Seperti orang Syiah, dalam dialog kami sekitar 13 Mac yang lalu di Johor Darul Ta'zim, di Johor Darul Ta'zim, dialog tertutup itu yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti Johor. 3 orang penganut Syiah berdialog kami dalam hampir 4 jam sepatutnya. Dia cuba bawa dalil-dalil benarnya Syiah ni menerusi kitab-kitab hadis kita. Saya ulang, dia nak khabar betulnya Syiah tu, maka dia ambil dalil daripada kitab kita, kitab hadis kita, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, semua sekali. Dalam Sunan Sittah kita, Sunan Sittah kita, Sunan Sittah kita, dia gunakan hadis itu nak menunjukkan, tengok hadismu sendiri, imam hadis kamu sendiri, Bukhari, Muslim contohnya, telah meruayatkan hadis-hadis ini. Maka dia kata, tengok benarnya akidah kami. Saya kata gini tuan,
hadis yang tuang baca daripada Bukhari Muslim itu, ya, betul tuang yang baca hadis itu, walaupun penafsiran yang berbeza, tapi tuang kok tu betul. Tapi soalnya gini, mengapa tuang terpaksa guna kitab hadis kami kalau tuang kata akidah kami salah? Tuan mesti guna kitab hadis tuan supaya kami dapat lihat mana yang sebenarnya hadis yang betul. Tetapi orang Syiah terpaksa guna hadisnya Bukhari Muslim, walaupun dia kata kerana kalau guna kitab hadis kami kamu tak percaya, maka kami guna kitab hadis kamu supaya kamu boleh tengok sendiri. Sebenarnya kerana terlalu buruk dan hinanya isi kandungan yang dipegang oleh orang Syiah berdasarkan hadis-hadis yang mereka imani dan mereka sandarkan kepada ahlul bait, maka mereka tak boleh nak guna secara umum. Kerana ajaran tak masuk akal, mut'ah dalam awak serentak. Dalam 2 malam lepas, satu orang datang jumpa saya. Benarkah Hasan Husin, cicit cucunya Nabi, telah bernikah dengan perempuan 100 orang di gilirnya? Astagfirullah. Jadi orang-orang Syiah tidak berani menggunakan kitab hadis mereka sendiri kerana terlalu buruk. Maka mereka terpaksa guna kitab Bukhari Muslim untuk menunjukkan betul. Dari satu sudut perbahasan awal, ni menunjukkan Bukhari Muslim imam hadis kita betul. Lalu dia kata, kalaulah betul Bukhari Muslim sendiri sebut, mengapa kamu tak mau beriman benarnya Syiah, sedangkan dalil-dalil kami guna melalui kitab kamu? Gini soalnya tuan kata Bukhari Muslim dan imam hadis kami telah meriwayatkan hadis-hadis, dan hadis ini adalah hadis yang menunjukkan Syiah itu betul. Kalau betul begitu, saya nak tanya, mengapa Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Daud, Ahmad sebagainya tidak menjadi Syiah? Kalau betul Bukhari Muslim riwayat hadis itu dan tuan buktikan betul, dan satu lagi, kalau betul seperti yang tuan tafsirkan hadis itu, yang Bukhari telah riwayatkan itu, mengapa Bukhari sendiri tidak menjadi Syiah? Patutnya dialah terlebih Syiah, kan dia telah merawikan hadis-hadis yang menyokong Syiah itu betul. Maknanya tuan, selalu orang kita kata gini, kuat hujah Syiah ni. Kalau berat kita nak lawan Syiah, saya tak setuju tuan. Hujah Syiah tak kuat, tidak kuat dan lemah. Cuma kita perlu belajar, kita mesti kaji, supaya dalam perbincangan ilmiah itu kita tak jadi macam mereka, terek dengan dialog mereka. Tidak, kita mesti betulkan cara mereka tu. Mengapa guna kitab kami, tidak guna kitab kamu? Kalau masih nak guna kitab kami, dan itulah penafsiran berdasarkan kitab kami, Syiah itu betul, mengapa hadis-hadis yang dikatakan oleh Bukhari Muslim diriwayatkan itu mereka sendiri tidak menganut Syiah? Dan itu belum lagi bagaimana penafsiran yang dibuat oleh mereka bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain yang akan kita buktikan, tapi masa pun tuan tak banyak. Mungkin mukaddimah supaya nak beritahu masyarakat kita, terutama orang Terengganu, lemah hujah mereka dan lemahnya hujah orang-orang Nasrani. Kita baca satu karya yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Hazimi rahimahullah alaih. Beliau telah menyebut sejarah rosaknya akidah ini dalam karyanya yang berjudul Nihayatul Zalimin. Apa maksud Nihayatul Zalimin? Kesudahan orang-orang yang zalim. Ni pelik, karya ni pelik. Biasa orang buat dia kumpul figure-figure yang berjaya. Maknanya Tan Sri Said Mokhtar Bukhari contoh ni.
kemudian Lim Goh Tong, toke judi, apa ni, Geting Highland. Biarlah dia kata berjaya cara judi, dia buat buku cerita saya, dia buat buku kan. Biasanya orang kumpul figure-figure yang berjaya dalam karya dia. Tetapi Ibrahim Al-Hazimi rahimahullah alaih telah mengarang satu karya yang terbalik. Dia kumpul figure apa? Yang zalim, nihayatul zalimin, kesudahan orang-orang zalim. Sebanyak-banyak orang zalim dalam karya dia, seperti Fir'aun, Haman, Qarun, Namrud. Dia masukkan satu orang zalim yang berlaku sekitar, saya ingat saya dalam pembacaan itu, lebih kurang berlaku sekitar tahun 40-an. Lebih kurang begitulah, lebih kurang 40-an. Dan kisah ini berlaku di tanah Arab. Sebab tu kata karya ni kalau boleh terjemah bagus tuan. Bagus. Apa yang berlaku? Seorang mahasiswa Arab, Tuhan beri otak dia ni jenis genius, mana tinggi pada genius, gifted, anugerah Tuhan. Dia baca ingat, dia mengaji faham. Dia maknanya talent dia tu memang nampak sangat cemerlang. Sehingga satu hari dia masuk dalam masjid, macam kita ni lah, macam kita ni, dia masuk masjid. Dia pergi depan, dia jumpa Tok Imam. Dia kata, Ustaz, boleh tak saya nak pinjam mikrofon sekejap? Ni karya ni Arab, saya terjemah Terengganu tu, Kuala Berang tu, terjemah tuan-tuan. Pening, boleh saya pinjam mikrofon sekejap? Dia kata boleh, sila. Gilah Tok Bilal ni, Tok Imam ni beri kepada Syekh Ibrahim Al-Hazimi tu. Bila beri pada Syekh Ibrahim Al-Hazimi, maka diberikan mic tu kepada mahasiswa tu. Bila beri pada mahasiswa tu, maka dia buat pengumuman. Bila buat pengumuman tuan-tuan, pelik. Tuan tahu apa dia kata? Dia kata, tuan-tuan, dalam masjid semua sekali, dari depan sampai belakang, tepi semua sekali, sila dengar baik-baik. Sila dengar baik-baik. Saya nak buat satu pengumuman, dan saya tahu pengumuman yang saya akan buat ini akan mengejutkan tuan-tuan. Tetapi sabar, sila dengar sampai habis. Nak azan dia dulu? Nak azan dulu tuan? Kita dah masuk ya? Belum lagi, okay, baik. Lalu dia pun buat pengumuman. Tuan tahu apa dia kata? Gini, tuan-tuan, saya nak buat pengumuman. Hasil penemuan dan kajian terbaru telah membuktikan sebenarnya Allah ini tidak pernah wujud. Tuan tengok. Ustaz, ulang sekali lagi Ustaz. Saya ulang sekali lagi. Tuan-tuan, sila dengar baik-baik. Hasil kajian dan penemuan terbaru telah membuktikan bahawa Allah ni tak ada. Terkejutlah orang dalam masjid tu. Kata, ya Allah, apa benda pula ni? Orang ni pun bisa, ya Allah, berapa jadi begini ni? Dia kata, sabar. Tuan-tuan sabar, pasal orang dah kecoh. Saya ada bukti. Saya dah beritahu tadi perkara ini akan mengejutkan, tapi saya berjanji bawa bukti. Tuan-tuan dengar sampai habis. Saya yakin Allah tak ada. Buktinya, tuan-tuan tengok. Dia bangun, dia tengok ke langit, lalu dia kata gini, Allah, kalau betul mung ada, sedangkan aku khabar kau orang ni mung tak ada, tolong matikan aku dalam masa 5 minit. 5 minit lepas ni, 5 minit matikan aku. Kalau betul mung ada,
Sedangkan kau kata tak ada. Untuk bukti antara mereka yang percaya mu ada dan aku yang percaya mu tak ada. 5 minit. Orang pun tuang-tuang takut tang dalam masjid tu. Kau turun bala ke, mari puting beliung ke, mari pun takutlah orang. Dan kita pun takut kalau ada orang begitu. Dalam takut, orang kita memang jenis gitu. Dalam takut tengok agak kejang. Bila nak habis ustaz ni, contoh ni. Kah seminit, kah 2 minit, siapa 5 minit. Apa berlaku tuan-tuan? Tak berlaku benda-benda pun. Tak ada puting beliung, tak ada gunung berapi, tak ada malaikat mari tarik biar rebah jatuh mata. Tak ada. Walaupun dalam Al-Quran menyebut, kalaulah Nabi Muhammad itu berdusta menyampaikan wahyu kami, laqata'na minhu thumma laqata'na minhu alwatin, kami akan pegang tangan kanannya lalu kami potong tangkai jantungnya. Quran sebut. Kalau Muhammad, bukan kita ni tu orang, Nabi. Kalau Nabi itu sendiri hak pakat Nabi itu pun nipu menyampaikan wahyu kami, nescaya kami pegang tangan kanannya. Kemudian thumma laqata'na minhul watin, kami akan putuskan tangkai jantungnya. Ni kan pula kita lebih lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammad. Baik tuan. Lalu selepas itu, orang di dalam masjid yang mendengar pengumuman mahasiswa itu jadi terkejut, takut.
sambil tunggu berharap 5 minit, selepas itu berlakulah apa-apa, tetapi tidak berlaku apa-apa. Dan sekali lagi dia kata, aku tambah lagi masa supaya semua sekali orang dalam masjid ni puas hati. Matikan aku. Lalu berlalu masa yang agak lama, sehinggalah orang pun dah tunggu sekian lama, dan dia pun berasa orang-orang masing-masing pun puas hati dah. Lalu dia kata, bukankah saya telah kata kepada tuan-tuan, Allah ini tidak ada? Maka kemudian dia pun terus keluar tinggalkan masjid. Ini disebut tuan dalam Nihayatul Zalimin. Lalu orang dalam masjid semua kecoh, bercakap, berbincang. Musibah apa yang berlaku sekarang ini, seperti di negara kita sekarang ini. Musibah Syiah itu satu musibah yang melanda umat Islam Melayu, yang asalnya lahir daripada rahim wanita-wanita ahli sunnah wal jamaah. Dan tanah kita ini tidak pernah dikenali orang-orang penganutnya Syiah. Baru-baru ini dalam Masjid Nabawi, dalam satu kuliah selepas asar oleh Dr. Anis Tahir, seorang ulama besar di Masjid Nabawi, Dr. Anis Tahir. Beliau kebetulannya bahas tentang akidah, antaranya Qadiani dan sebagainya. Lalu selepas itu, waktu soal jawab itu, alhamdulillah saya sempat bertanya. Saya kata, Syekh, negara aku ni ditimpa musibah. Apa dia? Syiah telah pun menjadi satu ikutan di kalangan saudara mara kami Sunni asalnya, walaupun jumlahnya tidaklah terlalu ramai. Seperti dakwaan setengah-setengah orang Syiah di Malaysia ini sudah mencecah 300,000 orang. Saya tidak percaya. Itu bukan kenyataan daripada kami JAKIM, tidak, tapi itu kenyataan Kementerian Dalam Negeri. Saya ulang tuan-tuan, supaya tuan-tuan jelas. Itu bukan kenyataan JAKIM, tapi Kementerian Dalam Negeri. Bila ditanya kepada pegawai yang mengeluarkan kenyataan itu, kami tanya, dia kata jumlah ini kami jadikan 300,000, termasuk pelancong-pelancong Iran, termasuk pelajar Iran belajar di Malaysia. Jadi kita dak definisi kita dak gitu. Pelancong Iran kita dak buat kira pasal bukan orang negara kita. Orang-orang Iran main belajar sini kita dak masuk campur dalam statistik kita. Kita dak yakin 300,000. Sebaliknya sekitar 2,000 saja. Mesti tuan kata, ya kedak 2,000 ni sikit je Ustaz. Tuan tengok bola pun 2,000 dah banyak. Dia gini tuan, kita tak boleh nak tahu orang ni Syiah ni. Kita tak nak kata gitu. Sebab apa? Syiah ni kita tak kenal. Itu pun sekitar 2,000 lebih kurang, berdasarkan data-data yang lengkap. Dan juga mereka telah bersumpah secara undang-undang dalam peguam cara ke apa, kami memang Syiah. Jadi kami ambil data itu lingkungan 2,000 saja. Jadi nak kata pada 300,000 kita ni tak ada bukti je lah. Kadang orang Syiah kita tak kenal. Dah dia tak khabar dia Syiah, dia khabar dia ahli sunnah. Tu dia. Lalu budak ini balik ke rumah. Dia rasa panah badan. Panah. Kalau kita ni tu, kita kata, tu azab Tuhan mari tu. Azab Tuhan tu. Tak, bukan tuan. Panah pasal tanah Arab. Memang panah. Dah berjalan tengah panah, balik ke rumah, panah nak berehat tu saja. Orang-orang kita ni kalau panah, tu azab mari tu. Ataupun bila orang masuk Islam, awak ada mimpi tak nampak cahaya ke apa. Jadi mentaliti kita benda gitu semua. Sepatutnya awak masuk Islam ni tengok apa? Dokumentari ke? Awak tengok dokumentari Zam-Zam ke? Ataupun awak baca biografi Nabi kami ke, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ataupun tengok Quran ke? Sepatutnya gitu. Tapi kita, awak ada nampak cahaya terbang ke? Mari suara
Kita ni memang mentaliti kita gitu. Jadi semua duk main gitu, akhirnya Allah Akbar, kita mudah percaya benda-benda hak betul gitu. Minum holy water, murtad jadi Kristian. Betulkah begitu? Kalau betul minum holy water murtad, missionary tak payah mari Malaysia tuan. Kiring holy water minum murtad. Okey, kita mari buat perasmian negara ni Kristian saja. Kiring ke Saudi air minum murtad. Kiring ke Iraq, itu saja. Kalau betul seperti yang dipercayai kebanyakan kita, tidak. Sekarang bukan lagi zaman kita berfikir begitu. Pada pandangan saya yang banyak kurang ini tuan-tuan, sekarang adalah satu pertembungan ataupun dunia ilmiah, akademik. Kita kena kuasai ilmu sebagai senjata untuk adakan perbincangan ataupun dialog dengan adab supaya orang nampak kebenaran ini. Dan saya ini yang Nabi laksanakan. Saya tak tahulah orang, saya tak boleh sentuh peribadi orang, tapi saya punya prinsip. Saya tak tahu orang lain, tapi saya yakin prinsip 1 jam jemaah datang duduk dalam masjid, dan tuan-tuan setuju untuk saya duduk di atas sini bercakap kepada tuan-tuan. Tiba-tiba saya bercakap selain daripada ilmu, seperti politik. Lalu saya menyebut nama orang, saya sebut keburukan orang. Saya rasa berdosa bagi saya, kerana menghabiskan masa tuan-tuan 1 jam dengan bukan ilmu. Zaman kata korang sekarang bukan dah tuan. Sekarang zaman orang nak ilmu. 1 jam tuan-tuan datang, tuan nak ilmu. Itu pada pandangan saya. Boleh jadi salah. Dan apa yang dikata oleh Abdul Qadir Jailani, zakat bagi mereka yang berilmu, walaupun tidak banyak mana ilmu itu pun, zakat baginya ialah menyampaikan ilmunya. Nah, ini yang berlaku kepada budak ni. Bila balik rumah dia rasa panas. Lalu bila rasa panas gitu, mak dia kata, mari kita makan. Ayah makan dulu. Dia kata, tak apa mak, saya ni nak mandi sekejap. Saya nak mandi sekejap. Lalu dia kata, tak apalah, lepas mandi mari makan. Dia pun masuk bilik air. Akhirnya tuan, dalam bilik air lama dia duduk. Lama sangat sehingga mak dia kata, ada benda berlaku, mak pasal tak keluar-keluar ni. Maka diketuk, tak bunyi. Panggil, tak menyaut. Lalu diajak orang pecah pintu tu. Apa berlaku? Anaknya mati. Dan mati ni tak pelik, mana-mana pun mati. Kan tuan-tuan, kita kadang-kadang tak nanti jatuh kapal terbang. Selagi tak siapa aja tak mati. Sebab tu dulu ingat tahun 70-an, keratan akhbar ke mereka cerita, satu orang di Switzerland, saya ingat saya di Switzerland, dia naik satu pesawat ringan, mana ada 2-3 orang ringan, jatuh, kapal itu terhempas, tetapi tak mati. Orang lain matilah, seorang tak mati, tapi tak mati pun cedera parah lah, mana jatuh kapal terbang kan. Tak mati. Itu pun orang waktu tu pelik. Kalau tempat kita atu raya ke bakal itu, ataupun kena pakai nibung tunggal panah lik tu, Wotang Sosang ke, Sulu Peretang ke, kalau tempat kita tak. Mengapa? Semua dunia hairan. Semua dunia heran. Orang Islam saja tidak hairan. Sebab kita diajar, selagi tak sampai umur tidak mati. Jatuh kapal terbang ke gunung, jatuh kepala dulu ke, dah apa umur tak mati. Tapi kalau sampai umur tuan, masa kata kapal terbang, jatuh tangga semata, mati. Sebab telah sampai umurnya. Sebab tu kita tengok orang pergi Mekah dulu. Saya ingat sebahagian keluarga saya duduk Mekah. Saya ingat dia tahun-tahun 50-an, kan orang pergi Mekah dengan kapal. Kita ingat orang tua kita. Jadi ada orang tua saya di sini dan pergi dengan hak pesen kapal dulu. Kapal Angsung, kapal Bunga Raya, kapal Kuala Lumpur. Hak orang pergi ni kadang naik Pulau Pinang pergi sampai ke 4 bulan datang kapal nak sampai ke Mekah. Bawa tong Sahara, bawa ikan kering, bawa apa.
Dan duduk atas tu pula tuang tak, dulu tak ada khusus haji, khusus umrah. Sebabnya 4 bulan dah mengaji dalam kapal. Aling pula haji cara fiqh Syafi'i. Mengaji 4 bulan. Baru belayar seminggu lautan India. Batuk. Kah. Bawa mati. Apa berlaku? Adakah kona balik nak tanam Kuala Berang tu? Tak. Ataupun kita tunggulah sampai ke Mekah tu ambil berkat, dan Nabi sebut dalam hadis, kalau siapa-siapa tanam di Mekah 2 tanah haram, aku bangun jadi saksi baginya di akhirat nanti. Tidak. Lalu ditanam di mana? Ambil papang 2 keping, letak mayat atas tu, ambil batu 2 butir, satu di kepala, satu di kaki, lalu sebagai pemberat diulur selu-selu masuk ke dalam laut. Kuburnya laut. Kata dia, dok dang siapa ustaz bawah dasar nu ikan mari menyambur makan, mati. Waktu kali kita baca Kapal Haji dalam Kenangan karya Yahya Awang, mati dah maaf penulis ni. Dia kata siapa orang-orang tua kita patung benar. Kelip-kelip ku sangka api, kalau api mana dapurnya. Hilang raib ku sangka mati, kalau mati mana kuburnya. Siapa gitu orang dulu berasa sedih benar pasal dah tinggal di Pulau Pinang, tak jumpa dah. Matinya budak ini tuan, mati tu tak pelik. Cuma yang pelik, kepalanya masuk ke dalam mangkuk tandas. Yang lubang sempit dalam mangkuk tandas itulah terlekat lehernya. Yang jadi muskil, macam mana kepalanya yang lebih besar pada leher boleh masuk melepasi mangkuk itu. Mati di situ. Sehingga mereka terkejut dan bertanya dengan para ulama. Lalu ulama kata, kemungkinan budak ini mati kerana jahilnya dia terhadap mengenal Allah. Rosak akidah. Kadang cerdik tapi dah akidah tak betul. Logik kuat sangat sampai menyebabkan jadi punah ranah. Siapa buat dunia? Tuhan. Dah siapa buat Tuhan? Kan ada hadis melarang berfikir sampai ke peringkat itu, kerana ada syaitan akan datang tahu pokok Tuhan buat. Betul. Manusia Tuhan buat, ya. Akhir lama-lama Tuhan tu sendiri siapa buat? Maka kata ulama, kerana jahil. Dan aku tafsirkan dia mati kerana masuk ke dalam mangkuk tandas dan lemah dengan air tandas. Sebab di tanah Arab kita ini, kalau binatang yang jenis mati kerana lemah air, hanya 2 jenis sahaja. Pertama, kuda. Nak nyeberang pas daripada Kampung Buluh ke Tanjung Putak tu hanyut contohnya. Kedua, yang mati lemah adalah himar ataupun keldai. Tetapi yang paling banyak mati kerana air adalah keldai. Kerana keldai ini Tuhan bila cerita dalam Quran, dia lambang kejahilan dan kebodohan. Mathalul ladina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bandingan orang-orang yang menanggung ilmu daripada Allah Azza wa Jalla, Yahudi, Nasrani yang mendapat ahli kitab, yang menjadi ahli kitab tapi tidak baca kitab dia, seperti himar yang membawa asfara. Apa dia asfara? Asfara adalah kalimah jamak daripada perkataan Arab sifr. Sifr ini adalah satu perkataan yang menunjukkan kitab yang mensyarahkan kitab Taurat. Jadi bila sebut asfara, banyak kitab yang mensyarahkan kitab Taurat. Walaupun banyak, hak tukang bawa tu keldai, hak tukang bawa tu himar, tidak berguna kitab padanya. Jadi Yahudi dan Nasrani ataupun cerdik pandai, siapa pun mulhid, etis, Syiah dan sebagainya, yang tidak menggunakan akal, yang tunduk kepada wahyu, maka tidak ada guna ilmu padanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, sekadar ini saja. Marilah kita baca Fatihah sekali, kita hadiah pada mak ayah kita,
dan juga guru-guru kita serta mujahidin kita yang berjuang di Syam, di Suriah, di Mesir dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah selamatkan mereka dan selamatkan kita. Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam.